Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Jalla wa ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula kelas pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berhenti malam ni, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 67, betul kan? Muka surat 67 itu pada babu ma yaqulu idza tawajjaha ila al-masjid, yakni bab apa yang kita nak baca apabila kita nak menuju ke masjid. Dia tulis kat sini, dan terjemahan ni zikir ketika masuk dan juga keluar masjid. Bukan. Babu ma yaqulu 'inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. Bab apa yang kita nak baca bila kita nak masuk dalam masjid dan keluar daripada masjid. Betul kan? Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu an yaqula a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Thumma yaqulu bismillah wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fi ad-dukhuli wa yuqaddimu al-yusra fi al-khuruji wa yaqulu jami'a ma dhakarnahu illa annahu yaqulu abwaba fadlik badala rahmatik. Baik, bab kita pada malam ni adalah zikir ataupun apa yang kita nak baca apabila ketika kita masuk dan juga keluar daripada masjid. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, disunnahkan untuk mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang lampau, minasyaitanir rajim, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Baik, di sini dia bawa terlebih dahulu apa bacaan yang perlu kita baca. Selepas pada ni barulah dia akan bawa nas-nas bagi menyokong anjuran bacaan tersebut, azkar yang dia cadangkan tersebut. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian baca bismillah dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kiri dan membaca seperti bacaan ketika masuk, kecuali bacaan abwaba fadlik, pintu-pintu kurniaanmu, sebagai ganti daripada bacaan abwaba rahmatik. Yang ni kita dah ulas dah sebelum ni tentang baginda sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk ketika mana melakukan perkara-perkara yang baik, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan kanan terlebih dahulu.
Sebab tu dia sebut kat sini, kemudian baca bismillah dan mendahulukan kaki kanan. Yang ni ketika kita nak masuk ke dalam masjid. Dan kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kiri dan membaca seperti bacaan ketika masuk. Yang ni Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba bukan waftahli waftahli abwaba mana dia digantikan dengan abwaba fadlik, digantikan dengan abwaba fadlik badala rahmatik. So ini menunjukkan kepada kita seseorang bila masuk ke dalam masjid, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala bila kita keluar daripada masjid, kita mengharapkan kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia bawa mai hadis ni, dia kata rawaina an Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ada perawi di sini, dua perawi di sini di kalangan sahabat Nabi. Pertama Abu Humaid, yang kedua Abu Usaid. Idza dakhala ahadakumul masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dia kata apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Inilah yang menjadi asas untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata kita kena memberi salam, yakni selawatlah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah baca doa ni Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Kemudian dia kata wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya aku memohon kurniamu. Baik. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Muslimun fi sahihi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi asanid sahihah. So dikata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan selain daripada mereka dengan sanad yang sahih. Kemudian dia kata walaysa fi riwayati Muslimin, dan tak ada dalam riwayat Muslim, tidak terdapat lafaz falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi riwayatil baqin. Jadi dia kata dalam riwayat Muslim tidak terdapat lafaz yang berbunyi falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tersebut terdapat dalam riwayat perawi yang lain. Maknanya ada dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibn Majah. Baik. Kemudian dia kata Zad Ibn Sunni fi riwayatihi, Ibn Sunni dalam riwayatnya menambahkan lafaz wa idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idhni minasy syaithanir rajim. So dalam riwayat Ibn Sunni ada tambahan lafaz bila kita keluar, bila dia keluar hendaklah dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia baca pula Allahumma a'idhni minasy syaithanir rajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dia kata wa rawa hadhihi ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibn Hibban bikasril ha fi sahihai hima. Dia kata tambahan ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Ibn Khuzaimah dan juga Abu Hatim Ibn Hibban bikasril ha, dengan maknanya dibaca dengan Ibn Hibban dengan ha kasrah, fi sahihaihima, dalam dua kitab sahih mereka. Kita semua sedia maklum Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Hibban ada kitab sahih, kitab hadis mereka sendiri yang mereka telah meletakkan syarat hadis-hadis yang mereka masukkan dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang sahih sahaja. Baik. Di sini kita macam seolah-olah kita faham yang mana tambahan ini datang daripada riwayat Abu Usaid dan juga Abu Humaid.
Tuan perbetul sikit kat situ. Abu Asid tu kat situ tu, tuan perbetul sikit dia Usaid. Macam dengan tasghir. Kita faham seolah-olah tambahan itu mai daripada riwayat Abu Humaid dan juga Abu Usaid. Sedangkan sebenarnya tambahan itu adalah daripada hadis Abi Hurairah. Kan? Maknanya tuan buat nota sikit kat situ saja. Maknanya tambahan yang ada Allahumma a'idhni minasyaitanir rajim, ini adalah daripada hadis Abu Hurairah. Kan? Abu Hurairah. Supaya kita tak terkeliru, kita sangka bahawasanya tambahan itu datang daripada hadis Abu Humaid dan juga Abu Usaid. Baik. Kemudian akan tetapi tidak ada masalah lah kerana kedua-dua hadis tersebut dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibn Khuzaimah dan juga Al-Hafidh Ibn Hibban. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa rawaina an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Qala fa idza qala dhalika qala asy-syaitanu حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. Kami riwayatkan daripada Abdullah bin Amr ibn al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila baginda hendak masuk ke dalam masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Kan? So bila Nabi SAW baca yang ni, qala fa idza qala dhalik, bila seseorang tu baca bacaan tersebut, qala syaitan, maka syaitan kata hufidha minni sairal yaum. Hadis dia kata kalau dibaca yang ni, syaitan akan kata dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini. So maksudnya bila kita baca yang ni, maknanya syaitan akan kita ni akan terpelihara lah daripada gangguan syaitan. Baik. Ibn Allan dalam Al-Futuhat, bila dia mensyarahkan hadis ni, dia kata bila disebut sairal yaum, dia kata apa? Hufidha minni sairal yaum. Syaitan kata dia akan terpelihara daripada aku sepanjang hari. So sepanjang hari itu sebenarnya merujuk kepada bila dia baca bacaan tersebut. Kalau dia baca sewaktu dia pergi waktu subuh, so hari tersebut akan kepada keesokan harinya lah, kan? Akan tetapi dia kata pula bila disebutkan terpelihara daripada syaitan ni, tapi dalam masa yang sama dia, kalau dia baca yang ni, kemudian dia buat juga benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka macam mana kita nak takwil perkara ni? Macam mana kita nak tafsirkan perkara ni? Jadi dia kata perkara yang ni samalah macam orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Kan Nabi SAW kata bila masuk saja bulan Ramadan ni, kan, antaranya suffidatis syayatin, kan, syaitan ni akan dibelenggu. So apa maksud syaitan ini dibelenggu? Maksudnya syaitan punya hasutan, bisikan-bisikan syaitan ni akan dikawal. Maknanya dia tak sama macam seperti mana di luar Ramadan. Itu yang takwilan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih lagi ada hawa nafsu, kan? Sebab itu perkara tersebut masih lagi berlaku disebabkan oleh kehendak kita sendiri yang nakkan kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwilan yang ketiga, dia kata ini adalah was-was syaitan yang berlaku sebelum daripada, bisikan syaitan yang berlaku sebelum daripada dia baca, kan, doa ni, kan? Jadi disebabkan tu bisikan tu masih ada sebelum daripada tu, menyebabkan benda itulah yang mempengaruhi dia untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lagi, dia kata wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Husain
bukan, warawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma salli ala Muhammadin wa idza kharaja qala bismillah Allahumma salli ala Muhammadin. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. Jadi di sini dia nak cuba justifikasikan asas anjuran untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk ke dalam masjid dan juga keluar daripada masjid. Hakikatnya dia dah bawa dah sebelum ni riwayat-riwayat yang menyokong tentang perkara ni, tapi dia bawa juga riwayat daripada Ibn Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah untuk nak menyokong perkara ni. Kemudian dia kata lagi, wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn al-Hasan an ummihi an jaddatihi qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid hamidallah ta'ala wa samma wa qala Allahumma ighfir li waftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja qala mithla dhalik wa qala Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Jadi dia kata kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah ibn Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk masjid membaca hamdalah dan basmalah, kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli waftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja qala mithla dhalik wa qala Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Jadi sama juga kan, dia bawa beberapa riwayat. Dan kalau tuan-tuan amati, kita akan dapati cara susunan riwayat-riwayat ini, dia akan mendahulukan di awal bab hadis yang paling sahih dalam bab tersebut. Kemudian yang darjat yang makin berkurang, dan juga ada beberapa tambahan yang tidak ada dalam riwayat yang paling sahih di awal tadi kan. Itu cara disusun. Kemudian dia kata kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Abu Umamah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'u an-nahlu ala ya'subiha fa idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudihi fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila hendak keluar daripada masjid, bala tentera iblis datang dan berkumpul mengelilinginya seperti rombongan lebah mengelilingi ratunya. Apabila salah seorang daripada kamu berdiri di pintu masjid dan hendak keluar, hendaklah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada iblis dan bala tenteranya. Jika dia mengucapkannya, maka iblis tidak akan berani mengganggunya lagi. Kata Al-Ya'subi itu membawa maksud ratu lebah. Riwayat ini didhaifkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Nataijul Afkar. Baik. So riwayat seperti ini apabila ia mengandungi maklumat melibatkan perkara yang ghaib. Ia bukan sahaja melibatkan bacaan tu tadi kan. Iaitu Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi, tetapi dia juga membawa merujuk kepada kan adanya maklumat melibatkan ramainya tentera-tentera iblis yang berhimpun, seperti mana lebah berhimpun dekat ratu lebah ni kan. Jadi atas dasar itu kan, riwayat ini dinilai dhaif lah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan dalam masa yang sama dia pula mengandungi maklumat melibatkan perkara yang ghaib. Dia bukan setakat melibatkan fadilat untuk beramal dengan doa itu semata-mata, akan tetapi dia mengandungi maklumat yang melibatkan perkara-perkara yang ghaib. Maka riwayat dalam hal ini mestilah disabitkan dengan riwayat yang sahih. Baik. Seterusnya, babu ma yaqulu fil masjid. Bab apa yang kita nak baca di dalam masjid.
Kata Imam Nawawi rahimahullah, yustahabbul iktharu fihi min dzikrillah ta'ala bitasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir. Dia kata disunatkan dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitasbih, dengan tasbih. Tasbih merujuk pada bacaan subhanallah. Wat tahlil, tahlil la ilaha illallah. Wat-tahmid, yani alhamdulillah, dan juga wat-takbir, yani Allahu Akbar. Wa ghairiha min al-adhkar, dan zikir-zikir yang lain. Wa yustahabbul iktharu min qira'atil Quran. Selain itu disunatkan pula untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Wa minal mustahabbi fihi qira'atu hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata juga disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmil fiqh, dan juga ilmu fiqh. Wa sairil ulumi syar'iyyah, dan berbagai disiplin ilmu syariat. So bila dia buat bab ni, dia nak kata apa yang patut untuk seseorang Muslim ni dia baca bila mana dia berada di dalam masjid. So dia nyatakanlah perkara-perkara tersebut, yakni tasbih, tahlil, tahmid, takbir, zikir. Dan kemudian dia kata banyakkan baca Al-Quran, juga disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu fiqh dan berbagai ilmu syariat. So berbagai ilmu syariat ni dia merangkumi ilmu-ilmu alat yang lain lah kan. Sebab itu ada juga pengajian dalam masjid ni, ilmu nahwu, saraf dan sebagainya kan, balaghah kan. Walaupun ia melibatkan bahasa, tetapi ia juga adalah ilmu untuk kita nak memahami kan, isi kandungan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bawa dalil. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam surah An-Nur, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli daripada mengingati Allah dan daripada mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Taib. So ayat ini adalah ayat yang menjadi asas kepada para ulama, merujuk kepada pengimarahan masjid. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. So ini adalah ayat yang menjadi asas tentang pengimarahan masjid, dan juga perkara-perkara yang dilarang dan kita tak boleh buat dalam masjid. Sebab itu ayat yang seterusnya pula kata rijalun la tulhihim tijaratun, kan? Yakni lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah. Jadi ini macam seolah-olah ada dah isyarat nak ditunjukkan kepada kita bahawasanya dalam rumah Allah Azza wa Jalla ni ada satu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benda boleh buat, ada benda yang tak boleh dibuat. Dan disebut pula walaupun tidak secara langsung, Allah Taala kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un, menunjukkan bahawasanya tijarah, jual beli, perniagaan ini semua antara perkara yang paling banyak menyebabkan kita ni hilang fokus kan. Hilang fokus kita apabila kita berada dalam masjid. Kalau kita kalut dengan benda-benda ni, menyebabkan kita berpaling daripada tujuan asal keberadaan kita di dalam masjid tersebut. Jadi lepas pada ni kita akan tengok kenapa Imam Nawawi rahimahullah bawa ayat ini
dan dia juga akan bagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat di dalam masjid. Baik. Kemudian dia umat lagi ayat Al-Quran kan. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub kan. Demikianlah, dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dalam ketakwaan hati. So dia nak katakan bahawasanya masjid ini termasuk di antara syiar kan, syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Lepas pada tu dia bawa mai hadis. Dia kata wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama buniyatil masjidu lima buniyat lah. Rawahu Muslim fi sahihi. Dia kata masjid-masjid ni didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya. Yakni tujuan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bina masjid ni an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Itu tujuan asalnya. Jadi dia nak menunjukkan kepada kita, isyarat kepada kita supaya sebagai seorang Muslim kita kena jelas tentang kenapa ataupun apa tujuan masjid ni kan. Masjid ni diwujudkan, dibina untuk tujuan apa, dan ia mesti kita kena konsisten mengekalkan masjid ni dengan tujuan masjid itu dibina. Tak boleh kita gunakan masjid ataupun palingkan masjid daripada fungsi asalnya. Sebab itu dia umai Allah tu. Dia kata wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid. Dia kata dalam riwayat Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang daripada suku kaum di pedalaman yang buang air kecil di dalam masjid. Arabi ni badui lah kan. Ini hadis yang masyhur kan, hadis masyhur riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu faedah yang saya dapat dalam Nataijul Afkar oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dia kata nama Arabi ni adalah Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah Al-Yamani. Ini maklumat yang menarik juga. Sebenarnya Dhul Khuwaisirah yang masyhur ni adalah yang kenal dalam sirah ni Khawarij itulah kan. Tetapi yang ni adalah orang yang berbeza. Tapi nama dia dikenali sebagai Dhul Khuwaisirah Al-Yamani. So hadis A'rabi adalah hadis yang masyhur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tersebut, A'rabi ni, orang Badui ni mai ke dalam masjid. Kemudian bila dia masuk ke dalam masjid, dalam riwayat Tabarani ada pendetilan sikit. Dia pergi jumpa Nabi SAW untuk bai'ah kepada Nabi SAW, beriman kepada baginda SAW. Selepas dah selesai, dia pun nak terkencing pada waktu tu. Jadi dia pergi dekat satu sudut kat masjid tu, dia kencing. Tuan-tuan jangan kena bayang yang masjid pada zaman tersebut bukanlah macam zaman kita hari ni kan. Dia adalah satu kawasan yang dia masih tanah lagi kan. Jadi dia rasa macam tak jadi masalah lah untuk dia nak kencing di kawasan tersebut. Jadi atas dasar tu, bila dia kencing menyebabkan ramailah orang di kalangan para sahabat Nabi pada waktu tu yang membantah dia. Sebab tu disebut kat sini. Dia kata bila sahabat-sahabat Nabi larang dan Nabi SAW tak benarkan para sahabat Nabi tegur ataupun tegah lelaki tersebut, biar dia kan. Sebab tu dalam satu riwayat ni Nabi SAW kata da'uhu la tuzrimuhu, da'uhu la tuzrimuhu, biar kat dia kan. Bila dia kecil tu la tuzrimuh maknanya biarlah, jangan cegah, jangan halang dia. Sebab yalah dia pada waktu tu tengah duk kencing dekat satu tempat, satu sudut. Sekali bila kita duk larang dia, dia pergi kencing merata pula kan. Jadi susah dah pula kan. Kemudian bila dia dah selesai, Nabi SAW panggil lelaki tersebut. Nabi kata inna hadhil masjidah la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ni tak sesuai lah untuk kencing dan kotoran.
Innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qiraatil Quran. Masjid ni hanya untuk berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran. Jadi kemudian Nabi SAW minta lah supaya dibawakan satu bekas air dan Nabi simbah lah. Yang ni perbincangan dalam masalah fiqh tentang najis dan sebagainya. Tapi apa pun, selepas Nabi nasihat lelaki tersebut, dia kata kepada Nabi SAW, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan juga Nabi Muhammad, jangan rahmati selain daripada kami berdua, kan. Jadi ni standard lah orang Arab Badui ni, dia punya pendekatan dia tak sama macam orang Hadari, kan. Hadari tu maksudnya orang yang lawan kepada Badui ni adalah Hadari lah, kan. Jadi tuan-tuan semua adalah orang Hadari lah, kan. Baik. Seterusnya, seperti yang baginda sabdakan, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. So hadis ni memang asalnya dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Baik. Apa yang pentingnya adalah Nabi SAW kata kepada dia, masjid ni la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. So ini juga isyarat kepada kita bahawasanya pengimarahan masjid, ia bukan setakat dilihat dari sudut aktiviti dalam masjid tu, dari sudut zikrullah, kan, tahlil, tahmid, baca Quran, mengaji hadis dan sebagainya. Bila Nabi kata la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar, menunjukkan juga kepada kita antara maksud pengimarahan masjid juga, masjid ni hendaklah bersih lah, kan. Masjid kena bersih. Dan kita juga mesti kena ada satu garis panduan yang khusus macam mana nak bina tempat sisa buangan manusia ni di kawasan masjid. So bila Nabi kata inna hadha min la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar, kan. Jadi ini juga yang menjadi asas kepada fuqaha untuk nak menentukan di mana kita patut nak letakkan tandas di masjid ni. Kalau zaman dulu dia tak ada isu ni pasal tandas pada zaman dulu ni, macam kita dah bincang dalam babul khala' sebelum ni, orang pada zaman tu tandas ni adalah di mana-mana sahajalah, kan. Kawasan-kawasan yang jauh-jauh lapang tu itu adalah tandas. Tapi zaman dah pun berubah. So sekarang ni kita kena ada tandas lah juga di dalam kawasan masjid. Lalu macam di mana kita patut nak bina tandas ni? Jadi inilah yang menjadi perbincangan panjang lah, dan akhirnya kita kata benda ni tertakluk kepada penetapan yang dibuat oleh pihak berkuasa agama lah, kan. Saya di Pulau Pinang ni kita ada satu garis panduan khusus yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti tentang pembinaan tandas lah di dalam masjid ni, kan. Jadi kalau boleh dia mestilah satu yang agak berasingan lah, kan. So kita nak boleh elakkan benda tu di dalam masjid. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dia buat bangunan tandas tu jauh daripada kawasan masjid. So Masjidil Nabawi tuan-tuan kena keluar daripada masjid tu, kena turun pula di bahagian bawah, kan. Itu sebab asasnya bila Nabi SAW kata la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar wal qadar. So mungkin ada orang sekarang ni di zaman moden ni, kita rasa mungkin kita tak patut buat bilik air jauh-jauh, kita patut buat dalam masjid ke, bertingkat ke, di bawah ke, dan sebagainya. Maka mungkin pada pertimbangan kita rasa itu lebih baik dan mesra untuk pengguna ke dan sebagainya. Tapi dari satu sudut yang lain, kita juga kena pertimbangkan bila Nabi SAW kata la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Kemudian yang kedua juga dari sudut kebersihan masjid lah, kan. Jadi rumah Allah ni pengimarahannya ia juga mesti dilihat dari sudut kebersihan masjid ni. So pastikan ia senantiasa bersih, dan kita sendiri pengguna yang menggunakan masjid juga hendaklah menggunakannya dengan bertanggungjawab. Jadi kalaulah kita nak buat perbandingan ni dengan apa yang berlaku di masjid-masjid kita, kan. Bilik air masjid kita, ini antara sesuatu yang agak menyedihkan lah, kan. Bukan semua masjid tapi sebahagian masjid.
pengguna masjid ni, pengguna tandah masjid ni kadang-kala tidak menggunakannya dengan betul lah kan. Bahkan kalaulah tandah awam tu memang kita tak patut cemarkan dia dengan kotoran dan sebagainya, tandah masjid lebih patutlah, lebih aula untuk kita pelihara dan kita jaga kan. Akan tetapi menjadi satu musibah di kalangan umat ini apabila kita senantiasa bincang masalah kebersihan dalam kitab fiqh dan sebagainya, tapi dari sudut pengamalan tu kita tak ada dari sudut tu. Yang tu yang sangat bermasalah kan. Jadi kita patut guna kemudahan tandah masjid ni, gunalah dengan bertanggungjawab. Jangan contiang tulis benda-benda kan. Contoh tengok sebahagian tandah ni ditulis dengan tulisan macam-macam kan. Okey, kemudian orang politik pula berdebat dalam tandah tu kan tu contiang tulis kata kat orang tu, kata kat orang ni dan sebagainya kan. Jadi benda-benda sebegitu tak sepatutnya dilakukan. Baik. Kemudian Nabi kata, innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Quran. Masjid hanya untuk berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran. Kemudian dia kata lagi, wa yanbaghi lil jalisi fil masjid an yanwi al-i'tikaf fa innahu yasihhu 'indana walau lam yamkuth illa lahdatan. Dianjurkan bagi orang yang duduk dalam masjid untuk berniat i'tikaf. Perkara itu sah menurut pendapat kami walaupun dia berada dalam masjid hanya sesaat sahaja. Menurut pendapat kami itu maknanya di sisi Syafi'iyah kan. So dalam masalah beriktikaf ni kita tahu ada perbezaan pandangan di kalangan fuqaha dalam masalah iktikaf ni. Ada yang kata iktikaf ni hanya untuk 3 masjid sahaja. Ada yang letak juga berpandangan iktikaf ni mestilah khas untuk orang yang berpuasa sahaja kan. Akan tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia kata iktikaf ni boleh dilakukan di masjid dan dia tidak terhad kepada tempoh tertentu. Sebab tu disebutkan sini, dia kata walau lam yamkuth illa lahzatan. Maknanya kalau sekadar sesaat sahaja itu pun sudah memadai. Bahkan dia kata bal qala ba'du ashabina, bahkan sebahagian daripada sahabat kami mengatakan, yakni ashabina ni Syafi'iyah lah, yasihhu i'tikafu man dakhala al-masjida marran wa lam yamkuth. Dia kata sah juga i'tikaf ni kan, dilakukan oleh orang yang lalu dalam masjid walaupun tidak berada di dalam masjid. Fayanbaghi lil marri aidan an yanwi al i'tikaf litahsula fadilatuhu 'inda hadzal qa'il wal afdal an yaqifa lahdatan thumma yamur. Dia kata bagi orang yang hanya menumpang lalu juga dianjurkan untuk berniat iktikaf agar memperolehi keutamaannya menurut pendapat di atas. Namun akan lebih baik jika dia berhenti sebentar kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Inilah yang menjadi asas kepada dalam mazhab kita, menyebabkan tuan tengok di masjid-masjid kita ada tulis apa? Nawaitul i'tikaf. Maknanya anjuran supaya berniat i'tikaf tersebut. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini sebahagian ashab kata walaupun sekadar lalu sahaja kan, itu pun kalau dia lalu tu dengan dia berniat i'tikaf maka dia akan dapat pahala i'tikaf. Baik. Baru ni saya pergi ada urusan sikit di Shah Alam, balik tu jalan jam, jadi saya lalu ke WCE tu, singgah masjid Tuminah kan, masjid di Bagan Datu, masjid yang TPM kita buat tu, untuk mak dia kan. Cantik masjid tu kan, cuma orang ramai lah, orang pergi tu dia jadi apa, pelancongan. Sayangnya ramai-ramai tu singgah-singgah dah, nampak macam pakai duduk ramai-ramai kan, tapi tak ambil kesempatan tersebut untuk Allah. Dah masuk, dah sampai dah masjid kan, pilih habis sembahyang, masuklah sembahyang dua rakaat kan. Jadi nampak ramai-ramai pakat berhimpun, bawa keluar makanan, menyembang, padahal benda tu yalah kita tak nafikan, ini juga satu perbahasan. Masjid ni dekat area mana yang dikatakan sebagai masjid, tapi kira kaki 5 hak luar daripada ruang utama solat tu bukan duduk ramai-ramai, ingat lari sana sini dan sebagainya. Jadi
tak apa sesuai lah kan, suasana dan juga keadaan sedemikian. Dan sepatutnya kita ambil kesempatan tersebut lah kan, untuk paling tidak pun solat tahiyatul masjid kan. Baik. Kemudian dia kata lagi, dianjurkan juga untuk orang yang duduk dalam masjid agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun juga diperintahkan di luar masjid, lebih ditekankan di dalam masjid untuk menjaga kesucian, keagungan dan kehormatan masjid. Yang ni dia istinbat daripada mana? Yang ni diistinbat daripada hadis yang sahabat Nabi SAW tegur lelaki Arabi itu yang kencing dalam masjid tersebut. Jadi dia kata pada asalnya anjuran untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ni juga diperintahkan di luar masjid, tapi dia sudah semestinya lebih ditekankan bila mana kita berada di dalam masjid. Kemudian dia kata, sebahagian sahabat kami mengatakan, yakni ashab Syafi'iyah lah, sesiapa yang masuk ke dalam masjid dan dia tidak mampu melakukan salat tahiyatul masjid kerana hadas, kesibukan atau halangan yang lain, maka disunatkan untuk membaca sebanyak 4 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pendapat sebahagian ulama salaf, perkara ini boleh sahaja dilakukan. Baik. Bila dia sebut sebahagian ashab kami menyatakan, maka ini dah pun isyarat kepada dalam bab ni ini adalah ijtihad daripada ashab Syafi'iyah. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara ini disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj tentang anjuran untuk baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya dia kata, kalaulah dah sibuk sangat, walaupun asalnya kita ni bila masuk masjid patutnya solat tahiyatul masjid, tapi kita disibukkan dengan beberapa perkara, maka memadai kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam bab ni dinyatakan bahawasanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini adalah tasbih yang dibaca oleh haiwan dan juga selain daripada haiwan lah, besi, kayu dan sebagainya, dia pun baca yang ni, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. So itu yang menjadi asas kepada mereka. Jadi dia nak kata bahawasanya kalau dah sibuk sangat nak salat kerana anjuran asalnya adalah salat, maka digantikan dengan tasbih. Cumanya wallahu alam, dalam hal ini kita tidak jumpalah satu asas yang kukuh, walaupun Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan di sini faqad qala bihi ba'dus salaf. Setakat carian yang saya cuba cari dalam bab ni, semuanya menjurus kepada pandangan fuqaha Syafi'iyah sahajalah kan, tidak pula disebut secara khususnya kan. Apatah lagi bila amalan ini disebut dengan lafaz tertentu dan juga jumlah tertentu, 4 kali bacaan. So kita kata dalam bab ibadah ni asalnya adalah tauqifi, sehingganya datangnya nas yang menganjurkan kita untuk melakukan perkara ini. Kita tak nafikan, maknanya nak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu tidak menjadi masalah pun, dia termasuk dalam zikrullah. Akan tetapi mengkhususkannya dengan menamakan ia sebagai gantian kepada tahiyatul masjid, itu memerlukan nas lah untuk nak menyokong perkara tersebut. Baik. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu inkarihi wa du'aihi ala man yanshudu dallatan fil masjid aw yabi'u fihi. Dia kata bab menegur orang yang mengumumkan kehilangan dalam masjid atau melakukan aktiviti jual beli. Dia kata rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allah alaik fa innal masjida lam tubna li hadha. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan dalam masjid, maka hendaklah mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, kerana sesungguhnya masjid dibina bukan untuk ini. Baik.
So tadi dia dah sebut tujuan, fungsi masjid ni. Masjid ni dibina untuk tujuan apa? Kemudian dia sebut pula tentang anjuran untuk kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, termasuk dalam masjid. Kemudian dia bawa mai hadis tentang hal ini, yakni anjuran untuk kita tegur orang bila melakukan perkara yang dilarang. Apa antara perkara yang dilarang ni? Iaitu yanshudu dallatan fil masjid. Ad-dallah ni benda yang kita hilang apa-apa. Jadi kita ambil kesempatan duduk dalam masjid ni, kita buat pengumuman dalam masjid. Baik. Apa illah larangan dalam bab ni? Pertamanya ada fuqaha kata, bila dia yanshudu dallatan fil masjid, dia akan, bila dia nak buat pengumuman ni, tuan-tuan jangan bayang zaman kita ni, kan? Zaman dulu. So, bila zaman dulu, depa nak buat pengumuman, dia kena buat apa? Dia kena cakap dengan suara yang kuat. Dalam ayat tadi, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Jadi kerangka yang dibenarkan kita angkat suara ni dalam kerangka yang dibenarkan oleh syarak sahaja, kan? So imam baca, kan? Tu pun dalam masalah bacaan Al-Quran pun ada hadis yang mengingatkan kita supaya tidak membaca dengan begitu kuat sehingga boleh mengganggu orang lain, menunjukkan bahawasanya ruang untuk mengangkat suara dalam masjid ni adalah satu ruang yang sangat terhad. Apatah lagi kita guna pula untuk tujuan yang salah, yang masjid ni tak dibina untuk tujuan tersebut. Okey, ada orang kata, apa masalahnya, kan? Kita just nak buat pengumuman, ambil kesempatan ramai orang, kan, yang ada dalam masjid ni, jadi kita buatlah untuk nak iklankan, siapa ada tertinggal jam ke, siapa ada tinggal kunci ke, dan sebagainya. Akan tetapi Nabi SAW suruh kita kata la raddahallahu alaik. Asasnya kita ni tak dibenarkan doa benda yang buruk kepada saudara se-Islam dengan kita. Itu asasnya. Kita tak boleh dalam bab ni, kan? Tetapi dalam bab ni Nabi SAW suruh kita doa supaya barang yang hilang yang dia nak cari itu tak jumpa, kan? Bahkan Nabi kata fa innal masajida lam tubna li hada. So inilah yang paling asas, yakni masjid ni dia bukan dibina untuk tujuan ini. Jadi kalau nak buat juga benda ni, so jangan buat di masjid, cari ruang lain selain daripada dalam kawasan masjid ni. Ini kerana apa? Kita nak bina, kan? Dan dia termasuk dalam wa may yu'azzim sya'airallah. So ta'zim sya'airallah, masjid ni sesuatu benda yang tempat yang special, yang ada undang-undang yang khas. So ada peraturan yang khusus yang perlu kita patuhi. So termasuk adalah kita tak boleh buat pengumuman barang hilang dalam masjid. Kemudian dia bawa mai lagi, wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ilayya al-jamal al-ahmar. Dia kata, kami riwayatkan sahih Muslim dari Buraidah bahawa seorang mengumumkan kehilangan dalam masjid. Siapa ada jumpa unta merah, dia unta dia hilang, kan, di mana. Jadi dia buat pengumuman, siapa-siapa ada nampak unta dia ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama bunyatil masajidu lima buniyat lah, kan? Nabi SAW kata, semoga kamu tak menemuinya, sesungguhnya masjid dibina untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, kan? Jadi nak menunjukkan kepada kita, walaupun kita rasa perkara itu baik, tetapi ia tidak semestinya baik di sisi syarak. Kemudian وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi di akhir kitab al-Buyu' daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. قال الترمذي حديث حسن. Apabila kamu melihat seseorang melakukan aktiviti jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu beroleh keuntungan. Dan apabila kamu melihat seseorang mengumumkan kehilangan dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.
Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Baik. Inilah yang menjadi perbincangan yang panjang di kalangan fuqaha. Apa hukum jual beli dalam masjid? So Nabi SAW, bila Nabi kata la arbahallahu tijarata, Imam Tirmizi selepas dia bawa hadis ni, dia pula sebut tentang perbezaan pandangan di kalangan fuqaha, termasuk di kalangan tabi'in, tentang hukum jual beli dalam masjid. Sebahagian kata makruh, sebahagian kata haram, sebahagian kata boleh, kan? Jadi di mana had yang kita nak tentukan dan mana pandangan yang lebih tepat dalam hal ini. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, bila dia nukil pandangan fuqaha dalam masalah ini, dia kata di sisi jumhur dan majoriti fuqaha, mereka kata jual beli dalam masjid ni hukumnya adalah makruh. Cumanya makruh ni tuan faham, makruh ni dia ada dua kategori. Satu makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. So kebanyakan fuqaha cenderung kepada makruh tanzih. Akan tetapi di sisi Hanabilah, sebahagian Hanabilah berpandangan makruh tu adalah makruh tahrim, makna makruh yang mendekati haram. Kenapa? Mereka kata tak mungkinlah benda ni dibolehkan, ataupun kita nak kata paling ringan pun makruh, bila mana Nabi kata la arbahallahu tijaratan, semoga Allah Ta'ala tak bagi keuntungan kepada perniagaan kamu. Jadi ini satu ancaman yang berat. Semua orang berniaga mestilah nak dapat untung. So bila kita doa kepada dia supaya dia ni rugi, menunjukkan benda yang dia buat tu adalah benda yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertama, fuqaha dalam bab ni memang kalau jadikan masjid tu sebagai tempat perniagaan dan dia jadi macam kedai dalam masjid tu, yang ni semua kata haram. Sepakat kata haram. Yang menjadi perbezaan pandangan adalah jual beli dalam bentuk yang tidak secara langsung, kan? Jadi tak secara langsung, kita buat pengumuman, ada orang main buat kursus umrah, kan? Kemudian di akhir tu dia pun kata, kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya, contohnya, kan, fikir saya sekian, kan? Belakang tu saya ada pamphlet, jadi ambil lah, kan, contoh, kan? Ataupun dia kata malam tu dia cerita pasal madu lebah, kelebihannya bla 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 bla, saya ada madu lebah, kan, dia jual betul-betul habatus sauda ke apa dan sebagainya, ataupun kopi ke apa. Ataupun paling ni pun dia mengajak kitab, malam tu adalah kitab yang baru. Jadi dia kata, tuan-tuan, untuk nak memudahkan tuan-tuan, saya pun jual kitab ni, kan. Jadi ada kat belakang tu, tuan-tuan pergilah beli. Jadi benda-benda yang tak secara langsung ni, yang ni kita nak kata apa? Jadi benda tu dia bukannya sampai dia pergi buka kat situ dah, dia kata barang tu ada di luar. Dia cuma just bagi hint-hint saja. Jadi hint-hint ni kita nak kata apa? Jadi inilah yang menjadi perbincangan panjang lah di kalangan fuqaha. Asalnya wallahu alam, paling ni pun kita kata perkara tu makruh lah, kan? Perkara tu makruh, cumanya benda sebegini bila mana Nabi SAW doa pula, kan, supaya kita perniagaan kita rugi, maka tak usah buat lah, tinggalkanlah perkara tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat dari sudut, walaupun sebahagian fuqaha kata benda tu tak berlaku secara langsung, betul, tapi dia telah gunakan platform mengajak dalam masjid tu dengan mikrofon yang dia ada. Dia berkempen, apatah lagi kalau kempen tu dia sangat dahsyat. Tuan-tuan kita kena saya pernah sembahyang Jumaat dekat satu masjid di Pulau Pinang ni lah. Ada seorang ustaz, hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Dan dia ni ada buka satu kedai runcit. Jadi dia duk khutbah Jumaat hari tu, dia duk cerita tentang keperluan orang Islam menyokong perniagaan orang Islam. Jadi dia pun ceritalah benda ni, baguslah tu. Tempat tu kita sokonglah. Kemudian di ujung tu dia kata,
Saya ada buka satu kedai runcit, jual barang sekian-sekian kan. Jadi kalaulah perniagaan saya ni rugi kerana tidak ada support daripada tuan-tuan semua akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tahun tu saya jadi ini dah lain macam kan. Jadi pasal apa? Yang awal tadi tu baguslah. Kita sokong untuk bantu perniagaan orang Islam, bagus kan. Tapi bila sampai dia ugut sampai tahun tu, jadi kita kata ini dah tak sesuai. Bahkan dia telah jadikan ni macam satu ruang kempen yang perniagaan yang secara dahsyat lah, sebab dia guna mic khutbah pula atas mimbar lagi kan. Jadi ini tak sepatutnya sampai ke tahap itu kan. Jadi wallahu alam, pandangan saya kita adalah elakkanlah benda ni, walaupun sebab fuqaha kata, kebanyakan fuqaha kata dia makruh, tapi ikut mana pun elakkanlah kan. Tak usah iklan langsung benda-benda sebegini. Jadi iklan apa-apa pun biarlah di luar. Syekh Ibn Uthaymin, orang pernah tanya pada dia tentang orang iklan ni, package umrah dan sebagainya. Bukankah itu sebahagian daripada ibadat? Dia kata umrah, haji semua tu ibadat, dia kata kan. Jadi apa salahnya? Dia kata iklan semua benda tu di luar daripada masjid. Dekat sini timbul pula perbincangan tentang di mana had masjid tu. Kat mana? Macam mana kita nak tentukan had masjid? Adakah masjid asalnya, macam mana kita nak define masjid ni? Ruang bahagian mana? Adakah ruang salat utama tu sahaja? Sebab masjid sekarang ni, di zaman moden hari ni, dia ada ruang utama salat. Lepas tu dia ada ruang yang kedua, yang keluar, yang tak ada kapek tu kan. Kemudian luar daripada bangunan masjid tu, maknanya terus jalan tar lah kan, untuk orang parking kereta dan sebagainya. So di mana had masjid tersebut? Jadi kalau ada orang kata masjid ni ruang solat tu saja, maka sebab tu dia boleh letak banner-banner semua tu di dekat kaki lima tu. Nampak? Jadi kalau ada orang yang kata dia sebenarnya pagar. So kalau pagar jauh tu kan. Pagar lah kan. Maksudnya luar pagar tu itu bukan masjid. Masuk pagar saja masjid. Yang ni kalau dalam Masjidil Nabawi, Nabawi Napasan, orang yang jual kayu sugi tu dia memang di luar pagar tu. Pagar utama tu. So maksudnya masuk pagar tu ya, tu masjid lah. Nampak? Jadi dekat sini susahlah, ada sudut pandang yang macam-macam. So asasnya dalam bab ni kita kena rujuk kepada pemerintah lah dalam bab ni, kerana mereka lah yang menentukan had dalam bab ni, ataupun pengurusan masjid. Sebab tu kita tengok sebahagian masjid sekarang ni depa memang buat label kan, ini had masjid. So ada, saya tengok Masjid Perai ni dia tulis kan, sini masjid, yang ni tahiyatul masjid sembahyang kat dalam ni, tak boleh sembahyang dalam di luar ni. So dia dah beritahu siap-siap, so di luar ruang utama tu, yang tu bukan masjid. So kalau begitu keadaannya, ini memudahkan dari beberapa sudut. Pertama, bagi orang kita ni, tempat kita ni mazhab Syafi'i, bagi wanita tu dia bolehlah duduk dekat kaki lima tu kan. Jadi nak kempen bisnes ke apa, tang tu boleh. Masuk dalam ni tak boleh. Nampak kan. Jadi wallahu alam, hal ini kena rujuk semula lah kepada pihak yang berkuasa menentukan had di mana masjid ni. Tapi kok mana pun elakkanlah daripada berjual beli dalam masjid. Dan apatah lagi kalau sekiranya ia dilakukan dalam kempen secara besar-besaran, kemudian berlaku tawar-menawar, itu lagilah sesuatu yang sangat janggal lah untuk kita lakukan dalam ruang masjid. Jual beli secara online macam mana? Tuan duduk dalam masjid sambil-sambil duduk tu, tuan-tuan jual beli kan. Boleh buat benda tu? Boleh buat kan, zaman sekarang ni. Wallahu alam, semua benda tu pun kita elakkan. Dan maknanya benda-benda yang tak ada kaitan dengan tujuan asal masjid, benda tu kita buat di luar daripada masjid. Baik. Saya nak sentuh satu perkara bila saya tengok dalam kalau letak tabung dalam masjid untuk tujuan agama. Tabung. Dia bukan perniagaan, dia cuma sedekah amal jariah.
Cuma letak tabung saja. Tabung. Tabung saja. Tabung tak ada masalah. Walaupun dalam masjid. Walaupun dalam masjid. Setakat ni tak ada fatwa yang melarang lah dalam bab ni. Cuma fatwa yang khusus adalah melibatkan larangan menggerakkan tabung ketika khutbah. Itu yang tu memang ada. Sebab kita hilang fokus ketika mana khatib sedang berkhutbah. Ada setengah-setengah masjid start naik khutbah, naik baca khutbah. Akan ada seorang dia akan jalan bawa uncang tu. Satu row dia pusing, ada yang masuk uncang, ada yang masuk poket. So macam mana hukum kalau itu? Tak boleh ya. Sabar. Dia hilangkan fokus untuk orang pada hari tersebut. Hari Jumaat ni bukan setakat larangan dalam masalah ni, dalam hadis yang sebut tentang ni, dalam riwayat Tirmizi, bukan setakat dia sebut tentang masalah tadi. Dia juga sebut tentang larangan tahalluk. Tahalluk maksudnya pada hari Jumaat kita buat halaqah pada hari Jumaat. Maknanya sebelum ada khutbah Jumaat tu kita pakat duduk buat halaqah pada hari Jumaat. Fuqaha kata dia agak muskil sikit. Kenapa ada larangan tersebut? Sedangkan takkan salah kita buat satu majlis ilmu pada hari Jumaat. Macam sekarang ni ada sebahagian masjid buat tazkirah pada hari Jumaat kan. Sebelum khutbah tu lah kan. Larangan tersebut untuk mengelakkan kita daripada fokus utama pada hari Jumaat ni adalah orang nak mai ke masjid nak dengar khutbah. So kalau dia dah dengar dah sebelum tu orang bagi satu talk, kemudian dia nak fokus lagi, dia akan hilang dah fokus dia kan. Jadi menyebabkan fokus utama pada khutbah tu hilang disebabkan dia telah pun mendengar majlis ilmu sebelum daripada tu lagi kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kala orang yang menyampaikan ni dia akan ghalib kan, melebihi waktu yang ditetapkan, dan benda ni kita dah tengok dah kan. Jadi atas dasar itu larangan tersebut disebutlah dalam hadis tersebut. Baik. Selain daripada itu kan, ada tak perkara lain yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok bab yang lepas pada tu. Dia kata menegur orang yang mengalunkan syair dalam masjid. Dia kata syair yang dimaksudkan di sini ialah syair yang tidak mengandungi pujian terhadap Islam, nasihat untuk melakukan zuhud, anjuran kepada budi pekerti yang luhur dan sebagainya. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka thalath marratin." Sesiapa yang kamu melihat melantunkan syair dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah mengoyak mulutmu 3 kali. Oh, galut ni tuan-tuan. Kita doa supaya Allah Ta'ala koyak. Sebahagian ulama kata faddallahu fak. Ini maksudnya bagi tercabut habis gigi dah ni. Berterabuk habis gigi ni. Lebih teratus sekali. Baik. Hadis ni kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadza hadithun munkarus sanad wa ba'dul matan. Dia kata hadis ni munkar pada sanadnya dan juga pada sebahagian matannya. Wa fihi Abbad ibn Kathir wa huwa dhaif jiddan. Ada perawi seorang namanya Abbad ibn Kathir. Hadis ni dhaif jiddan. Baik. Walaupun hadis ni dhaif, isyarat pada dalam bab ni adalah Imam Nawawi sebut menegur orang yang mengalunkan syair dalam masjid. Maksudnya mengalunkan syair yang tidak mengandungi puji-pujian terhadap Islam. So kalau mengandungi puji-pujian dan nasihat dan sebagainya, maka yang ini tidak menjadi masalah. Baik. Jadi sebenarnya tak ada masalah lah untuk kita nak berqasidah dalam masjid. Betul tak? Kan? Mafhum mukhalafah di sini maksudnya kan qasidah tu mengandungi puji-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baguslah kan. Baik. Saya tuan-tuan, dalam apa yang berlaku dalam sebahagian masjid di tempat kita ni, dia bukan dalam ruang lingkup yang tu semata-mata. Dia main dengan bawa alat muzik kan, bergendang,
dan sebagainya. Di Pulau Pinang ni ada fatwa yang telah ditetapkan pada tahun 2014 lagi. 2014. Saya rasa 2014 ni kita ada dah lah pada waktu tu kan. Apa nama? Qasidah ni kan dengan gendang dan sebagainya ni. Tapi tidaklah dalam skala yang besar pada ketika zaman kita ni kan. So mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang yang bersidang pada 3 hingga 4 Disember 2014 bincang tentang masalah ni. Perbuatan zikir sambil memukul gendang atau peralatan muzik. Jadi dia kata mesyuarat berpandangan bahawa amalan berzikir pada masa kini yang telah ditambah dengan cara memukul alat muzik seperti rebana, tabla, yakni gendang dan sebagainya dalam masjid atau surau oleh setengah pihak boleh mengganggu urusan ibadah orang lain yang datang untuk menunaikan salat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Perbuatan sebegini ditegah oleh Nabi SAW berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Itu dia bawa kemarin hadis tentang anjuran kita perlahankan bacaan Al-Quran ni. Kemudian dia kata mesyuarat bersetuju memutuskan bahawa melakukan zikir adalah harus jika hanya dilakukan dengan penuh adab dan boleh membawa kepada tercapainya matlamat berzikir. Tetapi jika majlis atau amalan berzikir tersebut dilakukan dengan penggunaan alat-alat muzik yang dilarang sehingga melalaikan dan menghilangkan tujuan sebenar berzikir, atau dilakukan di tempat ibadah seperti surau atau masjid sehingga mengganggu urusan ibadah orang lain, atau majlis yang bercampur antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, maka perbuatan zikir demikian adalah dilarang oleh Islam. Berzikir sambil menggunakan alat muzik dalam masjid atau surau termasuk ceramah dan lain-lain yang diiringi dengan klip video yang ada bunyian dan muzik adalah tidak diharuskan, kerana ia satu perbuatan bid'ah yang mengganggu orang lain untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saya tak kata, dia yang kata. Jadi dia kata ni dalam fatwa Pulau Pinang ni, dia kata kalau berzikir menggunakan alat muzik dalam masjid dan surau, termasuk juga buka ceramah pasang klip video yang ada muzik. Tuan-tuan perasan tak? Banyak masjid-masjid kita sekarang ni ada slide ada LCD projector, betul kan? LCD projector tu sambung connect dengan sound system masjid dan sebagainya. Kan dia pasang macam-macam kan kat situ, video macam-macam kan. So video tu kadang ada muzik kan, ada muzik. Jadi benda tu dibuat dalam masjid. Berzikir dengan mengenang alat muzik, sama ada apa nama, tabla ke apa tadi yang disebut ni tadi, ia adalah satu perbuatan bid'ah yang mengganggu ni. Dia disebut tu kan, yang sensitif, yang ramai orang tak berani nak sebut tu dalam fatwa ni. Dalam fatwa ni dia sebut ini adalah perbuatan bid'ah yang mengganggu orang lain untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi pasal apa benda-benda ni dilarang? Kerana masjid tak dibina untuk tujuan ini. Bahkan Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Amru Bittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' ada sebut tentang masalah ini, dan dia mengaitkan antara, dia kata, perbuatan menari, menyanyi dalam masjid, memukul kompang ataupun rebab, selain dari jenis-jenis alat muzik. Dia kata maka sesiapa yang melakukan perkara yang termasuk tersebut dalam masjid, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah, sesat, perlu dihalau dan boleh dipukul kerana dia meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan masjid. Imam Suyuti yang kata, bukan saya kata. Jadi maksudnya apa? Kita tak faham kenapa perkara ini dilakukan oleh sebahagian orang dan perkara itu dibiarkan berleluasa dilakukan dalam masjid kita, sedangkan adanya fatwa secara khas dalam bab ini, fatwa ulama mazhab kita dalam hal ini. Tetapi benda-benda sebegini dibiarkan dilakukan dalam masjid-masjid kita kan? Sedangkan masjid tidak dibina untuk tujuan-tujuan seperti ini. Jadi ini antara perkara yang patut kita muhasabah semula. Dan bila mana Nabi SAW melarang perkara ini, bermaksud sama
Yalah, kita mungkin ada tafsiran kita tersendiri tentang hal ini. Akan tetapi benda yang telah pun melampaui kan, batas yang tak sepatutnya. Bila kita tengok, kita rasa macam benda ni tak sepatutnya dilakukan dalam masjid kita kan, tetapi dibiarkan berlaku secara berleluasa kan. Jadi ini tak sepatutnya berlaku, dan ini antara perkara yang patut pihak berkuasa agama di tempat kita ni memberikan perhatian yang serius lah, supaya kita kembalikan masjid ni kepada fungsi asalnya kan. Sehingga Nabi SAW kata masjid ni tak dibina, ia innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Quran, untuk mengingati Allah dan juga membaca Al-Quran. Maka selain daripada itu, kita hendaklah hindarilah daripada lakukan dalam masjid. Baik. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, kita tanda kat situ. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang dalam bab yang melibatkan azan, insyaAllah. Allah. Salam. Ha. Daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya, daripada nenek dia. Wallahu alam. Tak tahu. Sebab tengoklah syarah ni tak ada sebut pula dia secara khusus lah siapa individu tersebut. InsyaAllah nanti nak cari tengok secara khususnya, nak tanya. طيب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.